Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik KSSM tingkatan 5. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, kali ini kita dalam tema yang kedua, elektrik dan keelektromagnetan. Dalam bab yang keempat iaitu bab keelektromagnetan. Untuk subtopik 4.2. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama. Alright, istilah penting yang akan dibincangkan adalah yang pertamanya, dua alat radas utama yang digunakan iaitu magnet dan juga konduktor. Seterusnya, flux magnet terhasil apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet. Okey, konduktor tersebut sama ada dawai lurus ataupun solenoid digerakkan mendekati atau menjauhi magnet, maka aruhan. Kita lihat seketika satu komponen pada basikal iaitu dinamo. Apabila roda yang menekankan pada tayar basikal diputarkan, magnet silinder berputar bersama. Seterusnya, lampu basikal tersebut menyala. Lampu ini menyala walaupun ianya tidak menggunakan bateri atau sel kering, kan? Bagaimana ya lampu ini boleh menyala? Lampu ini boleh menyala kerana ada aruhan elektromagnet. Pertamanya, jom kita bincangkan aruhan elektromagnet pada dawai lurus dan juga solenoid. Okey, sila like video ini jika ia bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Okey, kita mulakan dengan aktiviti 4.10 seperti dalam buku teks muka surat 149 yang bertujuan untuk mengkaji aruhan elektromagnet pada satu dawai lurus. Radas yang digunakan adalah sepasang magnet magneder, rod kuprum dan galvanometer berpusat sifar yang peka ataupun multimeter digital. Dan bahan yang digunakan adalah dawai penyambung dengan klip wire. Okey, prosedur untuk menjalankan aktiviti ini adalah yang pertama. Okey, kita sediakan susunan radas seperti dalam rajah. Okey, seterusnya pegang rod kuprum yang disediakan ini dalam keadaan pegun di antara kutub-kutub medan magnet seperti dalam rajah. Seterusnya, perhatikan bacaan galvanometer. Kita gerakkan rod kuprum tersebut dengan pantas ke arah A. Okey, ke arah atas. Ini ke arah atas. Seperti dalam rajah. Perhatikan pesongan jarum penunjuk galvanometer tersebut. Okey. Ulang lagi langkah tadi dalam arah B. Seterusnya juga C. Dan yang terakhir ke arah D. Okey. Selanjutnya, pegang rod kuprum dengan tangan kiri. Manakala tangan kanan pula, kita gerakkan magnet magneder ke arah A dan ke arah B, yang mana rod kuprum tadi pula dalam keadaan yang pegun. Seterusnya, perhatikan pesongan jarum penunjuk galvanometer. Dan lekatkan pemerhatian untuk menunjukkan arah pesongan jarum penunjuk dalam jadual. Contoh keputusan adalah seperti dalam jadual berikut. Jika kedua-dua magnet magneder dan rod kuprum dalam keadaan pegun, pesongan penunjuk galvanometer menunjukkan bacaan sifar. Okey, jika magnet magneder pegun, keadaan rod kuprum bergerak ke arah A
pesongannya ke kiri, manakala jika bergerak ke arah B, pesongannya ke kanan. Yang mana gerakan A dan B adalah gerakan secara menegak. Manakala jika rod kuprum tadi bergerak ke arah C dan D, yang mana gerakannya secara mendatar, kita dapati pesongan penunjuk galvanometer adalah sifar. Bagi keadaan rod kuprum pula yang pegun, dengan keadaan magnet-magnetanya bergerak, iaitu contohnya yang pertama bergerak ke arah A ke atas, didapati pesongan penunjuk galvanometernya ke arah kanan, manakala sebaliknya jika ke arah B ke bawah, pesongan penunjuk galvanometer menunjukkan ke arah kiri. Okey, jadi daripada keputusan ini kita dapat buat perbincangan bahawa galvanometer ialah alat yang mengesan arus yang kecil. Seterusnya, garis medan magnet di antara kutub utara dan selatan magnet-magnetnya adalah garis-garis selari dari kutub utara ke kutub selatan. Seterusnya, gerakan rod kuprum dalam arah ke atas dan ke bawah menyebabkan rod kuprum itu memotong garis medan magnet. Dan yang keempat pula, arus dihasilkan dalam rod kuprum apabila rod itu digerakkan supaya memotong garis medan magnet. Kita teruskan lagi aktiviti 4.10 untuk mengkaji aruhan elektromagnet pada solenoid. Bahan yang digunakan adalah magnet bar, solenoid dengan sekurang-kurangnya 400 lilitan. Seterusnya, galvanometer berpusat sifar yang peka ataupun multimeter digital. Bahan yang digunakan adalah dawai penyambung dan juga klip buaya. Okey, prosedur untuk menjalankan aktiviti ini adalah kita yang pertamanya sediakan radar seperti dalam rajah. Okey, pegang magnet bar dalam keadaan pegun berhampiran dengan solenoid seperti dalam rajah. Okey, seterusnya perhatikan bacaan pada galvanometer. Okey, tolak magnet bar ke dalam solenoid. Okey, dan perhatikan pula pesongan galvanometer. Okey, pesongan jarum galvanometer. Seterusnya, pegang magnet bar dalam keadaan pegun di dalam solenoid. Okey, perhatikan lagi bacaan galvanometer. Okey, selanjutnya tarik magnet bar daripada solenoid. Dan perhatikan lagi pesongan jarum penunjuk galvanometer. Okey, pegang magnet bar dalam keadaan pegun. Tetapi di sini kita gerakkan pula solenoid mendekati dan menjauhi magnet bar. Dan perhatikan lagi pesongan penunjuk galvanometer. Okey, terakhir lengkapkan jadual dengan menandakan tik. Okey, right untuk arah pesongan jarum penunjuk pada galvanometer. Contoh keputusan adalah seperti dalam jadual. Jika keadaan magnet-magnetnya dan keadaan rod kuprum kedua-duanya adalah pegun, pesongan penunjuk galvanometer menunjukkan bacaan sifar. Manakala bagi keadaan magnet-magnetnya yang bergerak, okey, tetapi keadaan rod kuprumnya pegun, ianya akan menunjukkan ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Begitu juga jika keadaan rod kuprumnya mendekati ataupun menjauhi magnet bar yang pegun, pesongan penunjuk galvanometer menunjukkan ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Jadi, daripada keputusan ini, kita dapat buat perbincangan bahawa arus yang dihasilkan dalam solenoid apabila, okey, yang pertamanya,
apabila magnet bar digerakkan mendekati ataupun menjauhi solenoid. Arus dihasilkan juga apabila solenoid digerakkan mendekati ataupun menjauhi magnet bar. Seterusnya, gerakan magnet bar ataupun solenoid mendekati ataupun menjauhi satu sama lain menyebabkan lilitan solenoid dipotong oleh garis-garis medan magnet. Arus dihasilkan dalam solenoid apabila lilitan solenoid itu dipotong oleh garis-garis medan magnet. Kesimpulannya, arus dihasilkan dalam suatu konduktor sama ada dawai lurus ataupun solenoid apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dan magnet yang menyebabkan konduktor dipotong oleh garis-garis medan magnet. Apabila ada gerakan relatif sama ada konduktor ataupun magnet yang bergerak, maka garis medan magnet tersebut dipotong oleh konduktor ataupun medan magnet itu. Apabila sebatang dawai kuprum digerakkan merentasi flux magnet ni merujuk kepada garisan medan magnet yang melalui suatu permukaan. Konduktor yang bergerak memotong garisan medan magnet boleh dikatakan telah memotong flux magnet. Daya gerak elektrik DGE teraruh dalam dawai tersebut. Fenomena ini dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Jika dawai itu disambung menjadi litar yang lengkap, pesongan jarum penunjuk galvanometer diperhatikan. Ini menunjukkan arus aruhan terhasil. Seterusnya, daya gerak elektrik juga teraruh dalam dawai jika magnet digerakkan ke arah dawai yang pegun seperti dalam rajah sebelah kanan. Oleh itu, penghasilan aruhan elektromagnet boleh berlaku apabila konduktor bergerak dalam magnet yang pegun ataupun magnet yang bergerak dalam konduktor yang pegun. Magnet bergerak di sekitar konduktor yang pegun. Apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati atau menjauhi suatu solenoid, lilitan solenoid memotong garis medan magnet, maka aruhan elektromagnet terhasil dan suatu DGE aruhan merentasi solenoid seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Jika suatu hujung solenoid disambung kepada sebuah galvanometer untuk menjadi sebuah litar yang lengkap, daya gerak elektrik teraruh akan menghasilkan arus aruhan dalam litar dan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Aktiviti 4.10 tadi menunjukkan bahawa DGE aruhan terhasil apabila terdapat gerakan magnet dan konduktor mendekati atau menjauhi satu sama lain yang menyebabkan pemotongan garis medan magnet. Diringkaskan di sini bahawa pemotongan flux magnet berlaku apabila terdapat gerakan magnet dan juga konduktor mendekati ataupun menjauhi antara satu sama lain akan menghasilkan DGE aruhan untuk menghasilkan arus aruhan. Apakah itu aruhan elektromagnet? Aruhan elektromagnet adalah penghasilan DGE aruhan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan suatu medan magnet atau apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Satu maklumat penting yang perlu diketahui dalam subtopik kali ini iaitu gerakan relatif. Gerakan relatif antara dua objek
ialah gerakan yang menyebabkan dua objek itu saling mendekati atau saling menjauhi antara satu sama lain. Contohnya, katakan terdapat dua objek iaitu objek A dan objek B. Okey, gerakan relatif wujud antara objek A dan B jika objek A pegun, maka objek B bergerak mendekati ataupun menjauhi A. Ataupun jika objek B pegun, objek A pula bergerak mendekati atau menjauhi B. Ataupun kedua-dua objek A dan B bergerak dengan laju yang berbeza. Okey. Seterusnya, di sini tiada gerakan relatif antara A dan B jika kedua-dua objek A dan B adalah pegun. Ataupun jika kedua-dua objek A dan B bergerak dengan laju yang sama dalam arah yang sama. Jadi di sini kita perlu fahami antara gerakan relatif wujud apabila suatu objek mendekati ataupun menjauhi suatu objek yang pegun. Ataupun apabila laju kedua-dua gerakan objek tersebut adalah berbeza, tak sama. Jika kedua-dua objek pegun, tiada gerakan relatif. Ataupun jika kedua-dua objek tersebut bergerak tapi dengan laju yang sama, arah yang sama. Jadi di sini dikatakan tiada gerakan relatif. Okey, di sini kita kena faham istilah gerakan relatif antara dua objek, iaitu gerakan yang menyebabkan dua objek tersebut saling mendekati ataupun saling menjauhi antara satu sama lain. Yang kedua pula, jom kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE aruhan. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa Channel agar channel ini terus berkembang. Jom kita cuba bina lampu aruhan buatan sendiri yang terdiri daripada 2 biji lampu LED disambungkan dengan dawai kuprum bertebat dan dililitkan pada paip PVC. Dalam paip PVC ini kita letakkan sejenis magnet bar, contohnya magnet neodymium. Okay, seterusnya kita goncangkan paip PVC ini yang ada magnet ini. Okay, dan kita perhatikan apa yang berlaku. Didapati lampu LED itu menyala dengan kecerahan berbeza apabila magnet di dalam paip PVC digoncang dengan kelajuan yang berbeza. Jadi, persoalannya di sini, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE aruhan? Jom kita bincang sama-sama. Baiklah, kita lakukan aktiviti 4.11 seperti dalam buku teks muka surat 154. Yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi DGE aruhan. Radas yang digunakan adalah 2 buah solenoid masing-masing dengan 400 dan 800 lilitan, 2 batang magnet bar dan seterusnya galvanometer berpusat sifar yang peka. Seterusnya bahan yang digunakan adalah dawai penyambung dan juga gelang getah. Okey, pertamanya kita susun alat radas seperti dalam rajah. Okey, seterusnya kita tolakkan sebatang magnet bar dengan perlahan ke dalam solenoid yang mempunyai 400 lilitan. Seterusnya rekodkan bacaan galvanometer. Okey, seterusnya tolak lagi magnet bar tersebut tapi dengan pantas. Okey, dengan pantas ke dalam solenoid 400 lilitan tadi. Okey, rekod lagi bacaan galvanometer ini. Okey, selanjutnya tolak sebatang magnet bar dengan perlahan ke dalam solenoid yang mempunyai 800 lilitan. Kalau tadi 400, sekarang ni kita tukar kepada 800 lilitan. Okay, rekod lagi bacaan maksimum pada galvanometer. Seterusnya, gunakan gelang getah
untuk mengikat dua batang magnet bar bersama dengan kutub yang sama secara bersebelahan. Tolak dua batang magnet bar tersebut tadi dengan perlahan ke dalam solenoid 800 lilitan. Okey, seterusnya rekodkan bacaan galvanometer dalam jadual. Contoh keputusan direkodkan dalam bentuk jadual. Bacaan maksimum galvanometer, kita ambil 2 kali cubaan bacaan untuk setiap langkah prosedur tadi dan dikira nilai puratanya. Daripada nilai keputusan ini, kita dapat buat perbincangan bahawa terdapat pemotongan flux magnet berlaku apabila magnet bar bergerak ke dalam solenoid. Seterusnya, aruhan elektromagnet berlaku dan arus diaruh di dalam solenoid. Arus aruhan ini dikesan oleh galvanometer tadi. Okay, magnitude arus aruhan berkadar terus dengan pesongan penunjuk galvanometer. Jika pesongan penunjuk galvanometer terpesong sedikit sahaja, maka magnitude arus aruhan pun kecil terhasil. Tetapi apabila pesongan penunjuk galvanometer tersebut besar, maka magnitude arus aruhan adalah besar terhasil. Seterusnya, langkah mengikat bersama dua magnet bar dengan kutub yang sama bersebelahan adalah untuk menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Okay, daripada aktiviti ini, kita dapat buat kesimpulan bahawa magnitude arus aruhan bergantung kepada 3 faktor, iaitu kelajuan gerakan magnet, bilangan lilitan solenoid dan juga kekuatan medan magnet. Okey, magnitude arus aruhan bertambah apabila kelajuan gerakan magnet ditambah. Seterusnya, bilangan lilitan solenoid ditambah. Dan satu lagi apabila kekuatan medan magnet ditambah. Keputusan dalam aktiviti 4.11 tadi menunjukkan bahawa magnitude DGE aruhan dipengaruhi oleh 3 faktor. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya gerak elektrik aruhan adalah yang pertama, iaitu kelajuan gerakan relatif antara magnet dan konduktor. Yang kedua pula adalah bilangan lilitan solenoid. Dan yang ketiga adalah kekuatan medan magnet. Okey, di sini DGE aruhan bertambah apabila yang pertama tadi, laju gerakan relatif bertambah. Apabila bertambah laju, maka DGE aruhan akan bertambah. Seterusnya, apabila bilangan lilitan solenoid bertambah, okey, di sini menunjukkan akan menghasilkan DGE aruhan pun akan bertambah. Dan yang terakhir, apabila kekuatan medan magnet bertambah, maka DGE aruhan akan bertambah. Magnitude DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Cikgu ulang. Magnitude DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Ini merupakan satu pernyataan daripada hukum Faraday. Okay. Hukum Faraday ini telah diperkenalkan oleh seorang saintis yang bernama Michael Faraday 1791 sehingga 1867 menemui aruhan elektromagnet pada tahun 1831. Beliau telah berjaya membina dinamo elektrik. Dinamo elektrik ini digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Okay, jadi hukum Faraday ini menyatakan bahawa magnitude DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet untuk pembinaan dinamo elektrik dalam penjanaan kuasa elektrik. Yang ketiga pula, jom kita bincang arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Okey, sila like video ini jika ia bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Sekarang, jom kita lakukan aktiviti 4.12 seperti dalam buku teks muka surat 156. Aktiviti ini bertujuan untuk mengkaji arah arus aruhan dalam dawai lurus.
Radas yang digunakan adalah dawai kuprum tebal, sepasang magnet magneda, galvanometer berpusat sifar yang peka atau multimeter digital, satu sel kering dengan pemegangnya, perintang 1 kilo ohm dan Swiss. Bahan yang digunakan adalah dawai penyambung dengan klip buaya. Untuk menjalankan aktiviti ini, pertamanya kita susun radas seperti dalam rajah. Okey, sambungkan satu sel kering dengan terminal positif di Y dan terminal negatif di X. Hidupkan Swiss. Okey, switch on kan Swiss. Seterusnya, perhatikan arah pesongan jarum penunjuk galvanometer. Okey, sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Dan rekodkan dalam jadual. Tentukan arah arus yang melalui sel kering dari X ke Y ataupun Y ke X. Selanjutnya, songsangkan sel kering. Okey, songsangkan sel kering ni supaya terminal positif berada di X pula, manakala terminal negatif berada di Y. Ulang lagi langkah tadi iaitu hidupkan Swiss dan perhatikan arah pesongan jarum penunjuk pada galvanometer. Okey, seterusnya keluarkan sel kering. Okey, keluarkan sel kering ni dan gantikan dengan seutas dawai kuprum tebal. Okey, letakkan dawai kuprum tebal di antara sepasang magnet magneda seperti dalam rajah sebelah kanan. Okey, kita gerakkan dawai kuprum ke atas, iaitu ke arah A. Perhatikan dan rekodkan arah pesongan jarum penunjuk galvanometer. Okey, bila kita sambung ni kita lihat bagaimana ke arah manakah arah pesongan jarum galvanometer tersebut. Okey, yang mana arah arus, perhatikan juga arah arus yang melalui dawai kuprum dalam jadual. Seterusnya, ulang lagi langkah tadi dengan menggerakkan dawai kuprum ke arah bawah iaitu ke arah B. Dan seterusnya, rekodkan pemerhatian di dalam jadual. Keputusan aktiviti kita catatkan dalam bentuk jadual. Kita lihat situasi yang pertama di mana sel kering yang mana terminal positifnya berada di Y, manakala terminal negatif berada di X. Arah pesongan penunjuk galvanometer menunjukkan ke arah kanan. Arah arus dalam sel kering pula dari X ke Y. Seterusnya, apabila sel kering tadi disongsangkan, iaitu terminal positif berada di X, manakala terminal negatif berada di Y, arah pesongan penunjuk galvanometer juga songsang daripada yang pertama tadi, iaitu menunjukkan ke arah kiri pula. Manakala arah arus dalam sel kering akan bergerak dari Y ke X. Seterusnya, situasi yang kedua yang menunjukkan berkaitan dengan dawai digerakkan ke atas ataupun ke bawah. Yang pertama, kita lihat dawai digerakkan ke atas, iaitu ke arah A tadi. Arah pesongan penunjuk galvanometer menunjukkan ke arah kiri. Arah arus dalam dawai pula dari Y ke X. Apabila dawai digerakkan bertentangan dengan arah pertama tadi, iaitu digerakkan ke bawah, arah pesongan penunjuk galvanometer menunjukkan ke arah bertentangan juga iaitu yang pertama tadi, iaitu ke arah kanan. Manakala arah arus dalam dawai adalah dari X ke Y. Dan pada aktiviti ini, kita dapat buat perbincangan bahawa pesongan penunjuk galvanometer adalah positif, iaitu ke kanan. Apabila terminal positif galvanometer disambungkan ke sumber, ke terminal positif sumber DGE, sel kering. Dan terminal negatif galvanometer disambungkan ke terminal negatif sumber DGE. Seterusnya, hubungan antara arah medan magnet, arah gerakan dawai dan arah arus aruhan kita boleh tunjukkan dalam satu rajah yang sesuai. Iaitu contohnya, arah ke atas untuk arah gerakan dawai
Manakala arah medan magnet dari kanan ke kiri menunjukkan arah medan magnet, automatik arah arus arwahannya ke bawah. Okey. Ataupun jika arah gerakan dawainya ke bawah, manakala arah medan magnetnya ke atas sebelah kiri, maka seterusnya arah arus arwahannya adalah ke atas kanan. Kesimpulannya, arah arus arwahan bergantung pada arah medan magnet dan arah gerakan dawai. Arah arus arwahan dalam satu dawai lurus dapat ditentukan dengan menggunakan petua tangan kanan Fleming. Petua tangan kanan Fleming dapat menentukan arah arus arwahan bagi dawai lurus. Kita gunakan tangan sebelah kanan, yang mana tangan sebelah kanan ni kita gunakan 3 jari sahaja, iaitu ibu jari, seterusnya jari telunjuk dan juga jari tengah. Setiap jari-jari ini mempunyai maksud-maksud yang tersendiri. Petua tangan kanan Fleming digunakan untuk menentukan arah arus arwahan dalam dawai lurus. Ibu jari menunjukkan arah gerakan dawai. Jari telunjuk pula menunjukkan medan magnet, manakala jari tengah menunjukkan arah arus arwahan. Jadi, arah arus arwahan ditentukan dengan menggunakan petua tangan kanan Fleming. Okey, kita lihat satu contoh arah gerakan dawai. Contohnya, dawai digerakkan ke atas, seterusnya diletakkan di antara dua magnet kekal yang mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Okey, ke manakah arah arus arwahan? Kita bandingkan dengan menggunakan petua tangan kanan Fleming. Kita tahu tadi, ianya mempunyai 3 jari, iaitu kita gunakan ibu jari ke atas menunjukkan arah gerakan dawai. Seterusnya, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, iaitu dari arah utara ke selatan. Okey, mesti ingat dari arah utara ke selatan. Okey, jadi kita letakkan, kita bandingkan dengan tangan kita. Okey, ibu jari ke atas, medan magnet utara ke selatan, maka automatik jari tengah menunjukkan arah arus arwahan dari sebelah tengah tu ke bawah kiri. Jadi kita dapat tentukan bahawa arah arus arwahannya ke sebelah kiri macam tu. So, dia akan melengkapkan satu litar lengkap pada litar ini. Okey. Seterusnya, contohnya kita ambil satu lagi contoh, iaitu arah gerakan magnet. Oh no, gerakan magnet. Macam mana ya? Ni ada satu info celik, iaitu gerakan magnet ke bawah. Okey, gerakan magnet ke bawah adalah setara dengan gerakan dawai ke atas. Jadi, keadaannya sama sebenarnya. Bila gerakan magnet ke bawah, maksudnya sama gerakan arah dawai, gerakan ke atas. Jadi, bila kita gunakan petua tangan kanan Fleming, keadaan yang sama kita tunjukkan, iaitu ibu jari menunjukkan arah gerakan dawai ke atas. Seterusnya, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dari utara ke selatan. Automatik jari tengah menunjukkan arah arus arwahan ke kiri bawah. Jadi, keadaan arah arus arwahan tadi adalah sama seperti contoh pertama tadi. Okey, ingat ya. Untuk gerakan magnet ke bawah adalah setara dengan gerakan dawai ke atas. Jadi, petua tangan kanan Fleming ni kita boleh gunakan untuk menentukan arah arus arwahan bagi dawai lurus. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti 4.13 seperti dalam buku teks muka surat 158 yang bertujuan untuk mengkaji arah arus arwahan dalam solenoid. Radas yang digunakan adalah solenoid, magnet bar dan galvanometer berpusat sifar yang peka atau multimeter digital.
Bahan yang digunakan adalah dawai penyambung dengan klip buaya. Pertamanya, kita susulkan radar seperti dalam rajah. Okey, gerakkan kutub utara magnet bar seperti dalam rajah, iaitu yang pertamanya kita dekatkan hujung solenoid DA. Okey. Untuk mendekati kutub magnet bar ni mendekati hujung solenoid A. Seterusnya kita buat lagi dengan cara ulangan menjauhi pula solenoid di hujung A. Seterusnya perhatikan arah pesongan jarum penunjuk galvanometer ini dan tentukan kutub medan magnet pada hujung solenoid A tersebut. Seterusnya, gerakkan kutub selatan magnet bar pula seperti dalam rajah sebelah kanan ni. Pertamanya, mendekati hujung solenoid DA. Seterusnya, menjauhi pula hujung solenoid DA. Perhatikan juga arah pesongan jarum penunjuk galvanometer dan tentukan kutub medan magnet pada hujung solenoid DA. Seterusnya, rekodkan pemerhatian dalam jadual. Keputusan aktiviti direkodkan dalam bentuk jadual. Okey, bagi kutub magnet bar sama ada utara ataupun selatan dengan gerakan mendekati ataupun menjauhi. Okey, kita perhatikan arah pesongan penunjuk galvanometer dan juga perhatikan kekutuban magnet pada hujung solenoid DA sama ada utara ataupun selatan. Daripada keputusan itu, kita dapat buat perbincangan bahawa bagi gerakan magnet bar yang mendekati solenoid. Okay, yang pertamanya, untuk gerakan mendekati solenoid, arus arohan mengalir untuk menghasilkan kutub di hujung solenoid yang sama dengan kutub magnet bar. Gerakan magnet bar itu mengalami tentangan. Manakala bagi gerakan magnet bar yang menjauhi solenoid, arah arus arohan mengalir untuk menghasilkan kutub di hujung solenoid yang bertentangan dengan kutub magnet bar. Gerakan magnet bar itu juga mengalami tentangan. Jadi, kesimpulannya dapat dibuat bahawa arus arohan mengalir dalam arah yang menghasilkan kutub magnet yang akan menyebabkan gerakan magnet bar mengalami tentangan. Bagi solenoid, hukum Lenz digunakan untuk menentukan kekutuban magnet di hujung solenoid apabila arus arohan berlaku. Hukum Lenz menyatakan bahawa arus arohan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Hukum Lenz ini telah dikemukakan oleh seorang saintis yang bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz 1804 sehingga 1865 yang merupakan seorang ahli di dalam elektromagnetik di Rusia. Dalam hukum yang ditemukan oleh Lenz, ia menjelaskan bahawa arus arohan yang dihasilkan baik untuk melaksanakan pekerjaan mekanik dengan cara mengembangkan tenaga. Hukum Lenz digunakan untuk menentukan arah arus arohan bagi solenoid. Berdasarkan hukum Lenz, apabila kutub utara magnet bar digerakkan mendekati hujung solenoid tersebut menjadi kutub utara untuk menentang gerakan kutub utara magnet bar itu. Okay. Ianya akan menolak magnet untuk mendekati solenoid. Akibatnya, arus arohan mengalir dari kiri ke kanan melalui galvanometer tersebut. Seterusnya, apabila kutub utara ditarik keluar, menjauhi solenoid, hujung yang dekat dengan magnet bar tersebut akan menjadi kutub selatan. Kutub selatan. Untuk menentang gerakan kutub utara. Akibatnya,
arus arohan mengalir dari kanan ke kiri melalui galvanometer dan penunjuk galvanometer dipesongkan ke arah yang bertentangan daripada gambar yang pertama tadi. Okey, begitulah juga dengan kutub selatan, okey, mendekati ataupun menjauhi solenoid. Okey, sebenarnya konsep hukum Lenz ini adalah berdasarkan prinsip keabadian tenaga. Daya diperlukan untuk menggerakkan magnet bar masuk ke dalam ataupun keluar dari gegelung itu. Kerja yang dilakukan semasa menggerakkan magnet bar ditukar menjadi tenaga elektrik dalam bentuk arus arohan. Tenaga elektrik dilesapkan sebagai tenaga haba di dalam gegelung. Yang keempat pula, jom kita lihat kepada penjana sama ada penjana arus terus ataupun penjana arus ulang-alik. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Kincir angin menjana elektrik dengan menggunakan arohan elektromagnet untuk menghasilkan DGE arohan. Terdapat dua jenis penjana iaitu penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Persoalannya di sini, apakah prinsip kerja penjana arus tersebut? Jom kita lihat satu contoh penjana di pasar malam untuk menyalakan lampu bagi jualan di pasar malam. Okey, jom kita tonton sama-sama video TikTok yang Cikgu bina. Alright, kita lihat satu lagi aktiviti iaitu aktiviti 4.14 seperti dalam buku teks muka surat 160 yang bertujuan untuk mengumpul maklumat tentang struktur dan prinsip kerja penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Kita jalankan aktiviti ini secara berkumpulan untuk meneliti sebuah penjana arus terus dan satu lagi penjana arus ulang-alik. Okay, layari laman sesawang untuk mengumpul maklumat lanjut yang lebih terperinci tentang struktur serta prinsip kerja kedua-dua penjana ini. Secara umumnya, penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik mempunyai persamaan dan perbezaannya. Dari segi persamaan, penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik mengaplikasikan arohan elektromagnet. Seterusnya, gegelung diputarkan oleh daya luar. Gegelungnya memotong flux magnet, maka DGE teraruh di dalam gegelung. Dari segi perbezaannya, penjana arus terus, hujung gegelungnya disambungkan kepada komutator gelang terbelah. Kalau kita lihat kepada struktur penjana arus terus tadi, dia ada komutator jenis gelang terbelah. Maksudnya dia ada pemisahan sedikit pada gelang tersebut. Jadi, dua bahagian komutator ini akan saling bertukar sentuhan. Maka outputnya adalah arus terus. Manakala penjana arus ulang-alik pula, hujung gegelungnya disambung kepada dua gelang gelincir. Gelang gelincir ni adalah bersambung. Dia bukannya dalam bentuk C, dia dalam bentuk gelang, bentuk O, dia bersambung. Gelang gelincir ini sentiasa bersentuhan dengan berus karbon yang sama. Maka output untuk penjana arus ulang-alik adalah arus ulang-alik. Okey, last but not least, rantaian konsep untuk subtopik kali ini adalah berkaitan dengan yang pertama iaitu arohan elektromagnet dalam dawai lurus dan solenoid. Apa itu arohan elektromagnet? Arohan elektromagnet ialah penghasilan DGE arohan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif
antara konduktor itu dengan suatu medan magnet, atau apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Seterusnya yang kedua iaitu faktor DGE arohan bergantung kepada 3 faktor iaitu kelajuan gerakan relatif, bilangan lilitan solenoid dan juga kekuatan medan magnet. Faktor DGE arohan akan bertambah apabila ketiga-tiga faktor ini bertambah. Selanjutnya, yang ketiga adalah arah arus arohan boleh ditentukan dengan satu petua, iaitu petua petua tangan kanan Fleming. Dan yang terakhir kita lihat penjana, iaitu terdapat 2 jenis penjana, penjana arus terus dan juga penjana arus ulang-alik yang digunakan seharian dalam kehidupan kita. Alright, untuk yang terakhir, selesaikan misi untuk pengukuhan bagi subtopik kali ini iaitu selesaikan praktis formatif 4.2 seperti dalam buku teks muka surat 161. Selesaikan soalan nombor 1, 2 dan 3 di dalam buku latihan masing-masing. Selesaikan ya. Sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ini sehingga ke penghujung pengajaran. Cikgu doakan selamat maju jaya untuk semua agar kita sama-sama berjaya dengan cemerlang dalam fizik SPM. Seterusnya, sila like video ini jika ianya bermanfaat, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okey, bye-bye.